Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini aku nak share sikit ilmu pelaburan saham aku. Okay, ini adalah video pertama aku untuk aku review. Okay, untuk aku review satu counter, aku akan pilih mungkin satu hari tu satu counter ataupun 2 hari satu counter, depend pada kesibukan aku lah. Okay, so hari ni aku nak review satu counter dipanggil AT. Okay, so kalau korang tahu pasal AT, counter AT ni, okay, 2-3 hari lepas agak meletup sebab apa? Uh, sebab apa satu penyebabnya adalah counter ni sebenarnya, okay, syarikat ni sebenarnya telah masuk dalam satu uh, penghasilan, tak silap aku, penghasilan glove. Okay, kalau korang tengok ni ada glove kat sini, so bila dia buat satu pengumuman yang syarikat akan masuk dalam atau melabur dalam penghasilan glove, uh, saham syarikat ni meletup. Okay, saham syarikat ni meletup. Okay, so apa sebenarnya, apa company ni buat sebenarnya? So basically company ni, okay, so dia lebih kepada kalau kau tengok pada website dia, okay, sebelum korang beli sesuatu saham, korang kena tengok dulu syarikat ni buat apa. Okay, so jangan main beli je. Okay, so syarikat ni sebenarnya boleh Google je sebenarnya. Okay, AT Systemization Berhad. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. So sebenarnya syarikat AT ni ada syarikat yang more kepada automation system, atau machinery. So dia lebih kepada perkilangan lah, manufacture, okay, atau pembuatan lah, lebih kurang, ataupun pembuatan besi, something like that. Okay, so glove ni adalah satu uh, uh, satu projek baru dia lah. So ini yang menyebabkan saham dia meletup. Okay, 2-3 hari lepas lah. Okay, so ini dipanggil dalam ilmu saham, dipanggil fundamental analysis ataupun fundamental analysis, bermaksud kita nak tahu syarikat tu buat apa. Okay, kita nak tahu syarikat tu buat apa, okay, dalam sektor apa. So sebenarnya sebelum korang cuba untuk beli saham, sesuatu saham, korang kena tahu. Korang kena tahu syarikat tu buat apa sebenarnya. Okay, untuk pastikan korang tahulah, okay, apa yang syarikat tu nak ataupun syarikat tu buat. Okay. Okay, so itu adalah fundamental. So selalunya untuk kita tengok lagi lebih detail tentang fundamental analysis, okay, aku selalu akan guna dua platform, okay, untuk kajian saham, dipanggil kajian saham. Sebelum korang beli sesuatu saham, korang kena buat kajian dulu. Okay, so ini adalah salah satu platform free of charge sebenarnya. Okay, free of charge, dipanggil KLC Screener. Okay, so selain daripada KLC Screener, boleh juga cuba platform lain macam TradingView, iaitu free juga. Dan kalau korang buka account saham dengan RHB, dia panggil RHB Trade Smart. So aku selalu guna RHB Trade Smart. Dan juga kadang-kadang aku guna KLC Screener lah untuk buat kajian saham. So untuk buat kajian saham, aku sarankan buat selepas saham bursa saham tutup lah. So bursa saham akan start dalam pukul 9 sampai pukul 5 petang. So lepas tu korang boleh buat kajian saham. So kajian saham depend pada korang lah. Okay, berapa lama. So selalunya aku akan buat kajian dalam setengah jam, 30 minit ke 40 minit je untuk select saham apa untuk dibeli. Okay, so hari ni aku akan buat kajian tentang syarikat ni lah. Okay, counter AT Systemization Berhad. Okay, so so kita tengok fundamental dia. Okay, apa sebenarnya yang dibuat. Okay, kalau korang tengok, ini dipanggil quarter report. Okay, quarter report ni, kalau korang tengok akan keluar setiap 3 bulan sekali. Okay, kalau 3 bulan sekali dalam setahun. So kalau kita tengok ni, okay, untuk 2020 ni, okay, dia dah keluar 4 kali dan dia dah keluar satu, okay, ni 2, 3, 4. Okay, so ini yang terbaru. Dia baru keluar untuk tahun 2021, dia dah keluar lah. Okay, so ini quarter report yang pertama untuk 2021. So keluar itu bulan 8. Okay, so kalau tengok gap dia tu agak cepat dia keluar. Okay, selalunya dia kena ambil masa dalam masa 3 bulan, tapi tak tahulah kenapa. So kalau kita tengok ni quarter report ni, syarikat ni kalau korang tengok, ini yang biru ni bermaksud revenue dia. So maksudnya dia punya
dia punya aset lah, revenue dia. So ini pula adalah dia punya margin ataupun keuntungan. So kalau korang tengok ni, hijau ni bukan bermaksud untung kan. So hijau ni kalau ke bawah bermaksud dia rugi. So setiap quarter report ni kalau kita tengok sentiasa rugi. Okay, sentiasa rugi. Tapi dia punya kerugian tu masih di cover dengan dia punya revenue lah. Okay, kecuali tahun ni lah. Tahun mana ni. Okay, tapi kebanyakannya di cover oleh revenue. So tapi still syarikat ni buat kerugian. Okay, setiap kuartal dia buat kerugian. So kita tengok annual pula. So kita tengok annual sama juga. Dia still buat kerugian setiap tahun. So dia buat kerugian daripada 2015 je yang buat untung, tunggu sikit. So 2016 ni dia buat kerugian lah. Dia start buat kerugian yang paling teruk. Inilah musim Covid tu. So musim Covid 15.3 juta dia buat kerugian. So ini pun dia buat kerugian. Okay, so baru dia buat kerugian. So itu dipanggil fundamental analysis. Okay, so kita nak tahu syarikat ni sebenarnya buat agak banyak kerugian dibanding keuntungan. Okay, so kita pergi tengok pada chart pula, technical charting. Alright, so kalau korang tengok ni, okay, ini yang kau cakap pasal dipanggil satu, kau tengok ni tinggi ni. Okay, ini tinggi ni. So ini dipanggil kenaikan dengan disebabkan oleh sentimen. Okay, tak silap aku yang aku cakap tadi pasal syarikat tu masuk dalam penghasilan glove dan saham syarikat ni melonjak naik macam. So melonjak macam ni dipanggil sentimen, disebabkan oleh sentimen. So sebenarnya tu kita kena tengok agak sejarah dia. Kalau kita orang tengok okay, daripada charting ni, saham ni kalau tengok dia punya pattern dia agak kurang sihat. Kalau korang tengok agak kurang sihat. Kalau korang tengok ini naik, right? Lepas dia turun. Dia turun mendadak ni. Okay. Lepas dia naik. Dia turun. So agak kurang sihat saham ni. Okay, sepatutnya saham yang cantik adalah macam ni. Dia buat naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik. Okay. Lepas tu dia dah habis complete cycle, dia akan turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun. So ini adalah contoh saham yang sihat lah. Tapi ini nampak macam kurang sihat. Sebab dia naik, dia turun terus. Okay, so apa kita kaji dulu saham ni. So kita first thing untuk technical analysis, kita kena tahu pasal dia punya okay, the first thing kena tahu adalah okay, first thing kita kena cari adalah support dan resistance. Okay, support dan resistance ni penting, right, dalam technical analysis. Kalau korang tengok support dia, okay, dulu dia saham, kalau korang tengok dia dekat sini, this is a resistance, this is a support. Okay, kalau korang tengok ini, okay, so saham ni sebenarnya bergerak dalam keadaan sideways lama ni, dipanggil sideways. Okay, daripada 2018 dia gerak sideways sampai dia break. So break dekat 5 sen setengah. Okay, so dia naik. Okay, so dia turun. So dia bentuk satu lagi resistance kat sini. Ini resistance baru. Okay, so dia turun balik. Okay, so dia buat satu lagi support kat sini. Okay. Yeah, alright. Okay, so dia naik, dia cuba pecahkan, dia gagal, dia turun, masuk naik support, sampai support ni dia naik, dia melantun, dia naik lagi, dia cuba pecah, gagal, dia turun balik. Okay, dia turun balik. Okay, dia turun, lepas tu dia naik sikit, dia turun, dia naik dan dia pecahkan dia punya resistance yang lama. Okay, ni resistance dia ni. So resistance ni amat kuat. Okay, so dia pecahkan, so dia naik, dia terbang. Okay, so dia terbang. So mungkin disebabkan oleh sentimen. Okay, so sekarang ni kita nak tengok adakah saham ni akan meluncur naik. Okay, adakah dia akan naik ataupun dia turun. Okay, akan naik ataupun turun.
Kalau kita nak tengok sama ada dia akan naik ke turun, kita kena tengok beberapa indikator, panggil cross. Cross. Misalnya kalau aku guna 7 dengan 20, 22. Okay. Alright, so MA dah bagi signal dekat 19 hari bulan 10 lagi. So dia dah cross kat sini. So ini dipanggil buy signal. Right, so siapa-siapa yang dapat beli dalam lingkungan harga 8 sen ni memang cantik lah. So 8 sen dia naik sampai berapa ni, lebih kurang hampir 100% ni, lebih 100%. So siapa yang dapat beli 8 sen ni memang selamat hari raya lah, memang boleh dapat buat duit kat sini. Okay, so dia dah terbang. So sekarang ni dia dah naik tinggi. So sekarang ni kita nak tahu sama ada dia naik lagi ataupun dia turun. Okay, so first indicator MA dah cantik. Kita tengok MACD pula. Okay, kita tengok MACD pun dah bagi lebih awal sebenarnya indicator. So kalau korang tengok ni dia dah bersilang dekat sini. So bila bersilang dan kedua-dua line ni dah melepasi line 0. Tapi bagi aku ini dah terlalu tinggi. Okay, dah terlalu tinggi. Dia kena berhati-hatilah. Okay, jangan terperangkap dekat harga sini. Okay, jangan terperangkap dekat harga sini. Okay, jangan terperangkap dekat harga sini. Okay, ini harga memang harga panggil harga puncak. Okay, so kalau terperangkap dekat sini memang susah sikit lah. Sebab apa? Ini ikut pada MACD ni, dia punya line dia tu dah terlalu tinggi. So sekarang ni dia dah nak ready untuk complete kenaikan dan cuba untuk buat penurunan. Okay, tapi ini petanda bahawa saham ni mungkin dia boleh naik lagi, tapi ini dah terlalu tinggi. Okay, so itu MACD. Kita pergi kepada RSI. Okay, RSI, so RSI pun korang tengok kat sini. Okay, dia dah dipanggil melepasi 80. Okay, overbought, kawasan overbought. Okay, sekarang ni selalunya kalau saham ni berada di kawasan overbought ni, dia dah lama duduk sini, mungkin dia dah jemu duduk atas ni, dia nak turun. So dia akan start turun. Okay, mungkin turun secara drop. Okay, sebab apa? History. Okay, sebab history memang cakap macam tu. Okay, kita tengok dia punya pattern pun, dia naik dan dia drop habis. So mungkin dia naik ni dia akan drop terus. Dia tak ada macam buat high low. So dia ada pattern lah. So cakap tadi pattern macam ni. Dia naik, turun, lepas tu naik, turun, so turun pun bertingkat-tingkat. Okay, tapi aku rasa dia akan ikut dia punya sejarah dia dah naik, dia akan turun drop. So kena hati-hati siapa-siapa nak beli saham ni, sebab apa dia dah berada lama dekat overbought. Okay, so next indicator kita tengok stokastik. Okay, stokastik tengok stokastik pun sama. Okay, dah lama duduk atas ni. Okay, kalau tengok dia punya ni pun cangkuk dia pun, kalau korang perasan cangkuk dia ni pun, okay, cangkuk dia ni pun dah dua-dua tu dah menuju ke bawah. Okay, so saham ni mungkin nak menuju ke bawah lah. Okay, indikator ni MACD. Okay. Satu lagi kalau tengok kepada stokastik ni, satu benda yang penting kalau korang tengok ni, okay, dekat stokastik ni dalam menunjukkan satu signal dia akan turun. Kalau korang tengok kat sini, okay, kalau tengok kat sini dia dah start nak turun. Okay, daripada sini ke sini, korang tarik ni, okay, tengok ni, ini ke sini dia dah macam sejajar. Okay, so dari ni pula naik ke sini,
dia naik. So bermaksud ini dipanggil divergent. So divergent menunjukkan signal awal untuk saham ni akan turun. Okay, dia dah naik, dia akan turun. So tak tahu drop turun tu macam mana, tapi ikut history dia akan turun secara mendadak jugalah. So berhati-hati untuk beli saham AT ni. Sebab apa? Dah beberapa signal menunjukkan bahawa dia dah berada di overbought. Okay, dan MACD pun dah terlalu tinggi. Okay, dan juga stokastik pun dah melepasi overbought. So dia dah lama duduk kat overbought ni, dia dah mungkin dah lama dan mungkin dia nak ke bawah. So kalau tengok dekat RSI ni pun, stokastik ni pun dia punya cangkuk dia pun dah ke bawah. Okay, so dia dah ready untuk turun ke bawah. Okay, okay. So berhati-hati. So bagi aku tak suggest untuk korang beli AT ni buat masa sekarang. Okay, tapi kalau nak beli juga, tunggu dia sampai tahap ni. Kalau tengok ni, okay, kalau tengok ni, okay, tunggu dia dekat kawasan sini. Okay, so ini dipanggil RBS, resistance become support. Okay, so biar harga ni turun sampai sini, okay, boleh beli dekat sini, alright. So tunggu saham tu naik balik. Okay, so kalau dia pecah bawah ke sini, kalau dia pecah ataupun dia turun lagi bawah sini, maksud dia nak pergi downtrend lah, nak ke bawah lagi. So mungkin kena select lagi bawah betul lah, mungkin dekat sini ke, dekat sini. Okay, 11 sen setengah ataupun 10 sen. Okay, 10 sen. So itu adalah tahap paling bawah lah. 10 sen. Sini 10 sen. Okay, so ini adalah dia punya support-support penting. So sini support penting dia. Okay, support penting, ini pun support penting. So kena monitor. So pastikan kalau nak beli saham ni kena tunggu sampai dia drop sini. Tengok macam mana dia punya pergerakan dia. Okay, tengok macam mana pergerakan. Kalau dia maintain kawasan sini and juga RSI dan stokastik berada di kawasan sini, dipanggil oversold sini. Okay, korang boleh start try belilah. Tapi kalau dia pecah ke bawah, okay, mungkin dia boleh start ambil kat sini ataupun collect ke apa ke, tak kisahlah apa strategi sekalipun. Okay, so tunggu dia naik balik. Okay, so ini ada semata-mata strategi. Okay, mungkin dia boleh naik lagi. Okay, mungkin dia turun lagi, mungkin drop habis, kita tak tahu. So itu sahaja pandangan peribadi aku lah. Kalau korang nak ikut lah, kalau tak nak apa. Okay, so this is ini untuk AT lah. Okay, counter AT. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.